Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana hari ini kita dapat teruskan lagi sebelum kita bercuti lah. Bulan puasa ni kita cuti dululah. InsyaAllah kita cuti, kita tumpukan pada ibadah khusus kita. Jadi ini adalah pemula kepada kita nak bercerita tentang tamadun Islam di India. Jadi hari ini kita sempat insyaAllah tentang Kesultanan Delhi dan kemudiannya baru kita akan masuk kepada Mughal, kerajaan Mughal. Jadi ini adalah dua kerajaan Islam yang begitu terkenal di India, yang kisahnya agak complicated berbanding yang sejarah Islam yang kita dah sentuh sebelum ni. Sebab kalau kita tengok sejarah Islam sebelum ni, daripada kita cerita Asia Tengah, pergi sampai ke Eropah, sampai ke Mesir dan sebagainya, Mamluk di situ, kita masih membincangkan tentang bangsa Turki, bangsa Arab, bangsa Parsi. Ini tiga je bangsa biasanya yang kita bincangkan. Dan ketiga-tiga bangsa ni, dia bertembung atas agama yang dah biasa, orang kata sejak pada zaman Nabi pun dah kenal agama tu. Agama orang Zoroaster, Parsi, kemudian adanya agama Kristian, adanya Yahudi, dan kemudiannya Buddhism lah. Tapi itu tak begitu banyak kalau Buddhism ni dekat Asia Tengah lah. Asia Tengah. Tapi yang kali ni, yang satu tamadun India yang cukup terkenal antara agama Hindu yang usianya ribuan tahun, yang merupakan satu tamadun yang besar, yang jarang bertembung. Maksudnya dalam sejarah yang kita belajar selama ni, kita tak jumpa lagi pertembungan bertemu dengan Hindu. Banyak bertemu Kristian, kita Yahudi memang tentulah. Kemudian Buddhism itu pun tak begitu kuat pun Buddhismnya, Mongol. Mongol bukanlah begitu kuat Buddhismnya sebab dia lebih kuat pada agama pagan dia. Kemudian Zoroaster, Zoroaster Parsi itu pun agak awal, kemudiannya mereka dalam sepeluk Islam dah tak ada. Kemudian Syiah. Syiah antara pecahan agama Islam. Tapi hari ini, dan insya-Allah pada dua lagi sesi selepas ini, bulan ni lah, selepas puasa lah, kita akan sentuh tentang India yang ianya bagi saya agak complicated kerana tamadun India itu sendiri dengan agama Hindunya, dengan sistem kasta mereka, menyebabkan nak mengawal manusia itu susah, masyarakat India ni. Kerana dia sesama dia pun ada perbezaan kasta tu. Kemudiannya Indian Kingdom yang saya tak sentuh lah, Indian Kingdom tu kita lebih pada Islamic civilization. Indian Kingdom pun sentiasa berubah, dan perubahan-perubahan mereka sama juga kat mana-mana pun ada pertelagahan, tetapi ianya banyak berkait dengan agama. Jadi ada kaitan dengan agama. Dekat situlah juga yang kita akan lihat kepayahan kerajaan-kerajaan Islam untuk mentadbir wilayah ini, wilayah India. Dan Kesultanan Delhi hari ini saya bawakan tajuk sebagai warisan bangsa Turk, yang sebelum ni kita pun dah tengok kebanyakan cerita Asia Tengah ni memang melibatkan bangsa Turki. Bangsa Turki. Dan bagaimana kita nak memahaminya, jom saya tunjukkan secara sepintas lalu perubahan pada peta. Kita lihat, kita bagi tumpuan kita dekat kawasan India lah. Bagi tumpuan kita kat kawasan India. Sampai tu kita tahu yang sebelah-sebelahnya yang kita dah pernah sentuh, Samania. Kerajaan Saman adalah kerajaan serpihan Parsi dah masuk Islam. Kat sini tengok adanya kerajaan Syiah Buwahid yang kita pun dah sentuh.
Kemudian ini pun Safari ini pun adalah pecahan pada Parsi asalnya. Okey. Kemudian di bawah ni nampak kerajaan Chola. Ini antara kerajaan yang terkenal lah. Dan mereka kerajaan Indian Kingdom ini terkenal di sebelah selatan. Kita tengok selepas itu Ghaznawi kita dah sentuh, merupakan satu kerajaan daripada pecahan Saman. Ghaznawi ni siapa? Memang orang hamba Turki, hamba tentera, Mamluk. Dia yang kemudiannya membina Ghaznawi. Okey, Ghaznawi kat situ. Masih belum lagi sentuh tentang India. Sambil tu kita boleh tengok kat bawah tu Chola semakin membesar. Kemudiannya Ghaznawi begitu besar empire-nya, muncul pula Saljuk. Saljuk yang kita dah sentuh. Sambil tu kita tengok Chola semakin membesar, kerajaan Chola. Dan Saljuk, the peak of Saljuk sebesar inilah. Kemudiannya apa yang terjadi pada Ghaznawi? Ghaznawi akhirnya tunduk kepada Saljuk dan membayar ufti. Jadi kerajaan ini dua-dua kerajaan Islam yang besar, dan kerajaan Saljuk juga asal mereka adalah Mamluk, kan? Hamba tentera. Turki, bangsa Turki keduanya. Parsi kalau kita tengok dekat kawasan inilah. Dia Partian, Persian, apa orang panggil, sebutan dia sebenar apa saya tak pasti. Ini apa nama ni, zaman kuno, zaman awal. Memang ada daripada dulu. Parsi bangsa lain. Kalau Turks, kalau dalam zaman purba dia tu, tamadun awal mereka dipanggil sebagai Goktuk. Goktuk. Kalau Parsi, Partian. Kemudian sebelah kiri ni kita ada, sebelah barat ni kita ada Rom, kita ada Yunani, Greek and Rome. Jadi ini bangsa-bangsa yang tamadun awal, gitu, tamadun besar lah. Okay. Kemudian Saljuk makin mengecil, Ghaznawi juga mengecil. Dekat sini yang kita nak bagi perhatian, sebab muncul satu kerajaan Ghur. Ghur ni nama kawasan, kemudian dia membentuk kerajaan. Ghur ini menjadi pula the vassals of Ghaznawi. Ghaznawi vassals of Saljuk. Dia bayar ufti pada Ghazna, Ghazna pula bayar ufti kepada Saljuk. Okey. Kemudian Ghaznawi dah tak ada. Dia sudah jatuh. Saljuk juga telah terpecah, hanya tinggal dekat kawasan Rom saja sebelah sini. Saljuk. Abbasiyah masih ada di situ, dan di sebelahnya muncul daripada keluarga yang masih juga daripada bangsa Turki ni. Namanya Khawarizm. Tapi kat sini dia dah mix lah. Dia dah mix dengan Parsi, dah mix Arab. Jadi Khawarizm. Waktu ini Mongol dekat sebelah sini masih belum bersatu. Ni Mongol belum bersatu lagi. Jadi Ghurid sudah makin berkuasa. Kemudian kita lihat lagi, Ghurid makin besar, lebih besar daripada Khawarizm, dan Ghurid ini dikenali sebagai world power. Nanti pada tahun sekitar kurun ke-12 memang Ghurid cukup terkenal, kurun ke-12. Dan dia mula mara, kita lihat kat sini, teritori dia daripada tadi dekat sini, dia makin membesar masuk ke wilayah India, utara India. Dia ada beberapa kali percubaan untuk ke selatan tapi tak berjaya kerana the Indian Kingdom masih lagi kuat. Barulah muncul Mongol yang sudah bersatu. Dan ketika inilah sudah mula dari Ghurid tadi telah membuka Delhi. Ghurid sudah semakin mengecil, kalah dengan Khawarizm, dan mereka memulakan Kesultanan Delhi dekat sini. Mongol makin besar, menguasai sehinggalah Abbasiyah pun kalah yang kita dah bincang. Dan kemudiannya Mongol terpecah. Tapi kita tengok daripada sini, Mongol
tetap tidak dapat menguasai kawasan utara India, Delhi ini. Setelah mereka terpecah pun mereka cuba untuk menguasai, tetapi tidak boleh. Delhi semakin membesar menjadi Kesultanan Delhi dan kemudiannya mengecil kembali. Muncul Timur. Timur ini adalah daripada serpihan, saya tunjukkan balik ni, Chagatai. Nampak ni Chagatai. Chagatai ini terpecah. Ini adalah pecahan Mongol. Terpecah pula kepada Western Chagatai dengan Eastern Chagatai yang dipanggil Mogulistan. Waktu ini mereka ni semua dah Islam dah. Semua ni dah Islam. Muncul Tamerlane ataupun Timur. Jadi memunculkan kuasa Timurid dan mereka semakin membesar dan mereka kemudiannya bertembung dengan kerajaan Islam di Delhi. Dan Delhi kemudiannya akur sebagai the vassal state of Timur. Dan ketika Timur sudah kalah, sudah tidak lagi mempunyai kuasa di wilayahnya itu, kerana kemunculan Safawi. Safawi ini Syiah yang kita bincangkan dulu, bagaimana tarikat Sufi telah diselewengkan dengan ajaran Syiah. Maka membentuk Safawi. Di situ Delhi masih ada. Penghujung kepada Delhi barulah masuk kepada Mughal. Ini sepintas lalu yang kita nak tengok bagaimana keadaan perubahan di India. Dan secara umum kita boleh lihat tamadun Islam itu tidak begitu kuat untuk mara sehingga ke sebelah selatan. Kerana memang sisi sejarah Hindu begitu kuat di sebelah selatan, manakala di sebelah utara dia lebih lama lah berkuasa. Okey, mari kita masuk ke dalam kisahnya ini. Ghaznawi tadi yang saya dah tunjuk. Kemudian ada satu kuasa pemula kepada kuasa di India ini adalah dalam wilayah Ghur. Ghur ni kalau nampak ke ni? Gambar dia dekat Afghan lah hari ni. Ghur ini dekat kawasan ini. Di wilayah ini muncul seorang yang namanya Amir Banji dengan keturunannya lah. So Amir Banji ini diiktiraf oleh Abbasiyah di bawah Khalifah Harun Ar-Rashid, yang dikatakan dia ni adalah gubernur jaga dekat wilayah Ghor ini. Wilayah Ghor. Jadi tidak pasti juga sama ada Amir Banji dan juga anaknya nanti keturunannya tu Amir Suri. Setakat yang saya semak, mereka belum Islam waktu tu. Tapi mereka bernaung mengatakan bersama dengan Khalifah Harun Ar-Rashid. Kemudiannya barulah mereka masuk Islam dalam keturunannya Muhammad Ibn Suri itu ketika zaman Mahmud Al-Ghaznawi. Mahmud Al-Ghaznawi, kerajaan yang di sebelahnya, yang lebih utama, Ghaznawi, jadi Muhammad Ibn Suri itu masuk Islam. Walaupun nama Amir Banji, Amir Suri itu nampak Arab. Kadang-kadang kita hari ni kalau sebut nama Arab pun, kita ingat di Islam. Tapi di Lubnan tu banyak yang bukan Islam. Di Mesir pun. Mereka memang Kristian Ortodoks, kan? Ada yang memang Kristian, ada yang memang asal usul memang keluarga bukan Arab, bukan Islam. Jadi bukan kata Arab pasti Islam. Itu kena confirm, kena faham juga. Kemudian agama mereka ni asalnya, kalau Amir Banji, Amir Suri itu memang Buddhism, atau yang lebih spesifik dipanggil Mahayana Buddha. Mahayana Buddha ini jugalah agama keturunan kita yang awal, zaman Sriwijaya. Juga Buddha Mahayana, kan? Jadi dia adalah, yang itu mungkin kena orang lain lah terangkan lebih detail tentang agama. Dia asal sama, kemudian dia terpisah. Asas dia sama. Nak bincang tentang agama Buddha berubah menjadi Hindu tu, yang itu dia complicated juga, saya pun tak pandai nak terangkan. Mungkin kena cari yang apa dia panggil ni, macam guru-guru interfaith ni. Comparative religion dia boleh terangkan. Sebab dia ada persamaan tapi kemudian ada perubahan sikit. Jadi memang Buddhism itu yang mula-mula merupakan agama yang dominan sebelah timur.
Tapi selepas itu di sebelah India, Buddhism telah dihapuskan dengan Hinduism. Tetapi asas dia sama. Banyak yang sama. Jadi yang itu mungkin kita kena cari orang lain lah untuk menerangkan. Kemudian dah masuk Islam, Mahmud Al-Ghaznawi tangkap mereka ni lah pada asalnya. Muhammad Ibn Suri dan juga anaknya. Dan kemudiannya mereka peluk Islam di bawah kerajaan Ghaznawi. Dan kemudiannya dibawa pulang bersama dengan ustaz-ustaz untuk mengajar agama dekat kawasan Ghur. Dekat kawasan Ghur. Kemudian setelah zaman Muhammad Ibn Suri itu berkuasa, anaknya ambil alih, dan ini kita tak boleh lari lah. Saya bila tengok kan sejarah tentang Asia Tengah ni, dia banyak sangat perang saudara. Maknanya itulah juga yang disebut sebagai mulkan jabriyan dalam hadis tentang 5 fasa tu. Tentang 5 fasa tamadun Islam ni, dia ada fasa ketiga waktu ni. Fasa di mana perpecahan sesama umat Islam tu macam sangat fitnah yang sangat besar. Begitu lama, dan bergaduh adik-beradik, keluarga nak tahta tu perkara yang biasa. Ini bukan cerita India saja. Kita tengok sebelum ni pun dekat Sepanyol pun sama. Penyebab kepada perpecahan kepada kerajaan-kerajaan kecil Andalus. Begitu juga kita lihat bagaimana Abbasiyah dengan Umayyah. Mereka saling berbunuhan, sedangkan mereka juga daripada keturunan Nabi juga, keturunan para sahabat juga. Tapi begitulah fitnah yang berlaku begitu panjang. Terjadi juga kepada India, bagaimana Abbas ini anak buah Abu Ali, dia topple Abu Ali pada waktu itu, dan kemudiannya mereka minta bantuan Ibnu Al-Ghaznawi ini. Al-Ghaznawi, Ibrahim Al-Ghaznawi dalam kerajaan Ghaznawi membunuh Abbas ini, dan kemudian dinaikkan anak Muhammad Ibnu Abbas, tapi dengan syarat membayar ufti kepada Ghaznawi. Jadi ini sejarah awal dia, bagaimana daripada Ghur yang tadi saya tunjuk, kerajaan Ghur, baru pada keturunan mereka dah masuk Islam. Kemudian keturunan yang seterusnya ini akan membawa kepada cerita yang akan kita bincangkan tentang Delhi, iaitu Izzuddin Husain. Izzuddin Husain ini mengambil tahta dan mengembalikan keamanan, tetapi pernah diserang oleh Saljuk. Di sebelah dia tadi kan kita lihat ada Ghaznawi, kemudian ada Saljuk. Jadi Saljuk sendiri pernah menyerang mereka ini di kawasan Ghur, menyerang Izzuddin Husain, dan tetapi pada waktu itu mereka belum begitu kuat, Izzuddin, dan dia kalah. Akhirnya kena bayar pula ufti kepada Saljuk. Setelah kematian Izzuddin, Saifuddin Suri ini mengambil alih. Dia mengambil alih dan membahagikan wilayah yang ada kepada semua adik-beradik ni. Ini antara perkara yang baik yang dibuat. Dia memberikan wilayah kepada adik-beradik dia supaya tidak berlaku pergelutan sama mereka. Dan di sini ada satu yang tadi saya sebut, Ghaznawi di bawah ketika ini zaman Bahram Shah, yang mengambil daripada keturunan Khur ini Qutbuddin menjadi menantu dia. Tetapi dia risau. Itulah dia kan, bila dalam politik ni kita risau kursi hilang, risau risau pengaruh tu, macam-macam lah. Jadi dalam politik, isu politik lah ni. Jadi dia risau tentang kekuasaannya. Dia merasakan bahawa keluarga daripada keturunan Izzuddin ni Ghur ini akan membesar dan akan mengalahkan Ghaznawi. Jadi dia jemput Qutbuddin datang ke jumpa dia, menantu dia ni. Dan ketika itu dia dibunuh, diracun. Qutbuddin itu diracun. Ketika itu Saifuddin bersama dengan Qutbuddin. Jadi Saifuddin pun melarikan diri, pulang dan melancarkan serangan di bawah perang Ghazni, berperang dengan kerajaan Islam Ghaznawi. Jadi berperang dan kemudiannya muncul selepas zaman Saifuddin, Alauddin terus memerangi Ghaznawi. Bandar Ghazna dibakar. Inilah kadang-kadang kita rasa sedih jugalah, sebab ini sejarah Islam dan mereka membawa nama Islam, tetapi dalam masa yang sama atas sebab politik. Jadi ini antara
perkara yang patut kita pelajari lah. Maknanya bila kuasa tak kira apa agama pun. Bila kuasa manusia ni dia jadi rakus, zalim. 60,000 warga kota dekat Ghazna dibunuh. Jadi itu bukan ajaran Islam. Tetapi inilah dia apa yang terjadi. Kemudian kubur-kubur Sultan-Sultan Ghaznawi dia bongkar kan. Dia bongkar, dia bakar. Kecuali ada yang mereka hormatilah macam Mahmud Al-Ghaznawi itu yang pemula dia, founder dia, Mas'ud dan juga Ibrahim, yang itu dia tak ganggu. Tapi yang lain habis. Itu yang telah terjadi. Maka Alauddin ini dikenali dengan istilah Jahanshuz. Jahanshuz ni adalah the fire of earth. Dia bakar, memang orang kata orang ada bapa pembangunan ini bapa pembakaran. Dia membakar tanpa ada rasa kasihan belas dan terbunuhlah ramai, dan dia memulakan istilah titlenya sebagai sultan. Jadi menjadi Sultan Al-Muazzam. Jadi sultan, dia isytiharkan diri dia sebagai bebas daripada Saljuk. Dia tak nak dah bayar ufti. Jadi dia kata dia sebagai satu kerajaan yang sah. Maka apa jadi dalam apa jua cerita politik, kalau dah tak nak bersama jadi musuh, maka dia ni tangkap Alauddin. Maka Ahmad Sanjar waktu itu menangkapnya dan menjadi tawanan, dan kemudiannya alhamdulillah dapat dilepaskan selepas 2 tahun, tapi bayarannya cukup tinggilah untuk pampasan. Setelah kematian Alauddin, Saifuddin Muhammad pula ambil alih, dan ketika ini dia mengambil pendekatan yang berlawan dengan ayahnya, Alauddin. Alauddin ni banyak bagi muka kepada Syiah Ismailiyah yang kita pernah bincang dulu. Jadi dia hukum semua yang pengikut Syiah, dan dia membebaskan 2 sepupu dia ini, Ghiyasuddin dan juga Muizzuddin, yang bapaknya tangkap sebelum ni. Dan dia telah ambil alih, dan ketika itu masyarakat pun bersama dengan Saifuddin, dan seterusnya setelah Saifuddin meninggal, Ghiyasuddin pula naik. Kemudian Ghiyasuddin naik, pakciknya yang ini pula tak puas hati. Politik susah. Nak puas hati ni bukan perkara yang mudah. Jadi tak puas hati, minta bantuan daripada Saljuk, lawan pula dengan anak buahnya. Jadi ketika itu cuba melawan, kalah. Tapi baiknya Ghiyasuddin ni tak bunuh pun pakciknya itu. Hanya dibiarkan begitu. Dan selepas sekitar 1173, wilayah Saljuk di Ghazna telah diambil alih oleh mereka. Kelompok Ghur ini. Dan selepas itu dia pun meninggal dunia. Muizzuddin, adiknya, mengambil alih. Dan ketika itu dia masih lagi menyerang kelompok Syiah. Syiah di Multan. Nanti kita tengok sikit kat mana tempat Multan tu. Dan dia mula mara ke arah selatan. Ini adalah kerajaan Ghur. Kerajaan Ghur. Dan dia cuba mara ke arah selatan, tetapi dia Multan ni kawasan ini dia kawasan sebelah sini. Jadi Delhi sebelah sini. Belum lagi masuk ke Delhi, dan ketika mana dia cuba bawa mara ke selatan, dia masuk ke kawasan Gujarat. Gujarat kita biasa dengar. Dan ketika itu Gujarat di bawah dinasti Chalukya ni. Dia cuba untuk menawan kawasan ini tapi gagal, dan akhirnya dia terpaksa menyerah kalah. Ini lukisan gambaran bagaimana dia menyerah kalah kepada Gujarat. Dia kembali ke utara, dan ketika itu dia mara pergi ke Delhi. Dan berjaya lebarkan kuasa dan wilayah di Delhi. Jadi Muizzuddin inilah yang memulakan tamadun Islam di Delhi. Sebelum pada itu, ketika kurun ke-12 ini, kalau kita tengok, banyak kerajaan-kerajaan kecil ni. Ini yang tadi kita katakan the Indian Kingdom. Chalukya yang tadi kita sebut. Kemudian ada banyak lagi. Antara yang terkenal adalah Cholas. Pernah kita dengar satu
ahli politik kita jugalah bercakap tentang sebenarnya kita kerajaan Melayu ni adalah milik India, milik kerajaan Cholas. Inilah kerajaan Cholas. Empire-nya di sini. Kemudiannya dia pernah menyerang. Memang pernah menyerang Sriwijaya di kawasan kita di sebelah sini dan akhirnya menyebabkan kita menjadi the vessels to Chola. Tetapi bukan milik Chola. Kita hanya memberikan walak lah, orang kata, kepada Chola. Dan ini adalah the first invade. Sebelum itu ini adalah laluan perdagangan. Dia tak ada masalah pun. Tetapi bila Raja Rajendra pertama ingin cuba menawan kerajaan-kerajaan di bawah taklukan ataupun tempat-tempat yang mereka pernah pergilah. Dari segi trade-nya mereka dah tahu dah. Jadi mereka cuba dan mereka cuba menjatuhkan, yang pertama dijatuhkan adalah di kawasan Kadaram, Kedah. Di bawah ketika itu Sang Rama Wijaya Tunggawarman, iaitu Raja Sailendra di Sriwijaya. Jadi dia dapat kuasai Kadaram. Dan ketika kurun yang ke-11, penghujung kurun ke-11 ini, Sriwijaya makin lama makin melemah. Dan nanti kita akan tengok, tapi bukan hari inilah, saya tak sentuh lah. Yang kita duduk baca Merung Mahawangsa. Kan? Merung Mahawangsa tahun 1136, ketika itu masuk Islam. Jadi bila masuk Islam, memberi nama Sultan Muzaffar Shah. Jadi sebab itu cerita tentang Kedah ni antara yang awal masuk Islam. Tetapi catatan Aceh mengatakan bukan pada tahun 1100. Aceh kata dalam sekitar 1400 lebih. Jauh beza dia dengan 300. Jadi agak susah untuk kita mengesahkan sebab banyak cerita kita ni banyak bergantung pada hikayat. Bukan rekod sejarah. Jadi Merung Mahawangsa juga hikayat. Jadi dekat situ dia jadi ada isu berbangkit yang begitu panjang tak selesai sampai ke hari ini. Jadi nanti kita bincangkan. Cuma nak kaitkan, Chola tu memang betul antara empire yang besar. Jadi daripada kerajaan Ghur tadi bermulalah kuasa Mamluk. Ya. Sebab Muizzuddin yang tadi yang telah pergi ke Delhi, dia tak ada waris lelaki pun. Jadi dia punya kata-kata ini agak terkenal lah. Dia kata mungkinlah raja-raja sebelum ni ada anak seorang dua orang. Dia ni tak ada anak. Jadi dia kata dia ada ribuan anak lelaki. Tetapi the Turkish slave, the Mamluk lah. The Mamluk. Dan mereka inilah yang akan menjadi anak dia lah, yang akan mewarisi tahta dan kemudiannya akan menyebut namanya dalam khutbah Jumaat. Ini tradisi dalam Islam memang nak menunjukkan kita dah walak kat satu-satu kekuasaan tu, kita sebut nama sultan tu dalam khutbah. Sejak zaman Abbasiyah lagi dah sebut dah. Sebut. Jadi sebab tu bila zaman Osmaniyah, bila kita bincang tentang Mamluk diserang dan kemudian apa yang diminta oleh Sultan Osmaniyah, sebut nama aku dalam khutbah, selesai, tak ada isu. Jadi bila disebut, itu menunjukkan betul dia dah bersama dengan Osmaniyah. Dan perkara yang sama berlaku dalam tradisi kerajaan Islam. Khutbah Jumaat itu penting dari segi menyebut nama Sultan. Ya, betul. Kita suatu ketika dahulu zaman Sultan Abdul Hamid di Johor, teks khutbahnya menyebut doa kepada Sultan Abdul Hamid di sana. Sultan Abu Bakar Johor, kita menyebut Sultan Abdul Hamid, doa kepada Sultan Abdul Hamid Osmaniyah. Itu teks khutbah tu masih ada disimpan di Muzium Johor, Muzium Kesultanan Johor. Dan itu menjadi tradisi zaman kita lah. Selepas itu menukarkan kepada sultan-sultan kita pula. Okey. Kemudian Muizzuddin ni dia terbunuh pun, dia mati bukan dalam perang, ketika dia berehat. Dan kematiannya itu tak diketahui siapa. Mungkin Syiah kerana dia banyak menentang Syiah, dan mungkin juga orang Islam. Orang Punjab yang baru masuk Islam. Jadi tidak pasti siapa pembunuh. Dan ketika itu sosiopolitik tidak begitu kuat, penyebab kepada yang tadi namanya hamba asalnya Mamluk ni, mereka boleh mula berkuasa. Kerana zaman itu, apa yang dibuat oleh kerajaan Ghur, dia gunakan sistem ifta'. Ifta' ni, tentera tak dapat gaji. Tentera dapat tanah. Tanah tu, carilah pertanian apa buat,
Lepas tu petani-petani tu nanti dia dapat hasil, dia kena bayar cukai kepada tentera ni. Jadi tentera punya gaji adalah daripada iftak, daripada tanah yang diberikan. Nampak macam memudahkan negara, tetapi rupa-rupanya menyebabkan tentera makin kuat. Oh, ini wilayah kita. Jadi penyebab kepada tak begitu berkuasalah kerajaan waktu itu. Kemudian ada Rajputs, ini adalah Indian Kingdom di sebelah berdekatan dengan Delhi lah, kawasan sebelah utara ni. Dan mereka ini juga mempunyai kekuasaan yang agak, kita akan tengok nanti dalam peta pun, Rajputsnya antara yang lambat dapat menguasai kawasannya kerana kekuasaan mereka. Dan satu lagi instability yang terjadi kerana kerajaan pusat bila dah melakukan sistem iftak ni menyebabkan orang dah tak rujuk sangat kepada kerajaan pusat, jadi dia dah kurang berkuasa. Jadi akhirnya Mamluk ini mengambil peluang untuk berkuasa. Dan Kesultanan Delhi itu, bila kita sebut tentang Mamluk, pemula dia memang Mamluk lah. Pemula dia Mamluk yang pertama ni. Kemudian era seterusnya juga asalnya daripada Mamluk. Tetapi disebabkan dia ni terlampau jiwanya lebih kepada Parsi, dia tidak lagi nampak seperti bangsa Tuk. Dia walaupun dia bangsa Tuk asal dia, Khalji ni. Nanti kita akan tengok. Kemudian Tughlaq, kemudian Sayyid, kemudian Lodi. Bukan Modi Modi sekarang, ni Lodi. Jadi ada 5. Dia 5 fasa. Dan banyaklah dia punya sultan-sultan dia, tapi ini antara sultan yang saya nak kongsikan lah. Qutbuddin Aibak, Syamsuddin Iltutmish, Raja Sultan Yasuddin Balban. Jadi kita tengok sedikit bagaimana wilayah Kesultanan Delhi ini, dia ada 5 era tadi. Dan kita lihat di sebelah utara. Di sebelah utara inilah sebelah utara zaman Aibak, ataupun yang kita kata zaman Mamluk tadi. Zaman Mamluk, Aibak dan Iltutmish ni. Kat sini Rajput kat sini ni masih tak dapat kuasai. Kemudian kita lihat pada zaman kerajaan Khalji pun kekuasaan mereka, Khalji dan kemudiannya Tughlaq, masih lagi Rajput tak dapat dikuasai Nampak ni, Rajput ada di situ. Kemudian kerajaan Sayyid dan kerajaan Lodi juga makin mengecil lah. Akhirnya Rajput masih lagi kuasa. Dan kerajaan-kerajaan India kembali membesarlah, menguasai. Dan ketika ini, dia bangsa, mereka Mamluk telah membawa tradisi yang sebelum ini memang India pernah mendapat pengaruh Parsi kan. Tetapi Mamluk menyebabkan the court language is Persian lah. Jadi Parsi, language yang seterusnya adalah Arab, lepas tu baru Turki. Itu bahasa Delhi ni. Delhi menggunakan bahasa ni. Ini bahasa court dia. Jadi Parsi tu bahasa formal lah. Bahasa negara, bahasa kerajaan. Arab ini lebih kepada bahasa keilmuan. Bahasa keilmuan. Turki ni adalah bahasa semasa, bahasa rakyat. Itu yang kita pun bila tengok, kenapa jadi macam ni kan? Itu. Dia tak cakap lagi, waktu ni belum Hindi. Nanti kita akan tengok macam mana perubahan kepada Urdu kan? Dibuat itu zaman nanti zaman Mughal. Zaman Mughal. Jadi di zaman Ghurid yang terakhir itu dia ada 1, 2, 3, 4 orang Mamluk yang telah diberikan kawasan mereka masing-masing. Wilayah mereka masing-masing. Dan kekuasaan cukup menyelah di bawah Qutbuddin Aibak ini. Qutbuddin Aibak. Jadi Ghur berakhir dan Qutbuddin Aibak membawa kerajaan Delhi-nya sendiri. Aibak ini ataupun Ghur ni tadi, dinastinya tinggalannya ada tak? Tinggalannya ada. Tapi hanya satu ini saja. Tinggalannya dekat satu pergunungan yang dipanggilkan Firozkoh, nama tempatnya. Besar ni, kan menara ni besar. Cukup teliti binaan dia. Memang subhanallah lah. Kehebatan teknologi, architecture, engineering bukan zaman ini. Sejak pada zaman sebelum-sebelum ni, luar biasa. Tower
Dia samalah. Dia punya seni bina dia, asas dia mesti ada mix Persian dengan Turk. Turko-Parsi. Ini dekat Firuzkoh ni dekat Ghor, dekat kawasan, kalau sekarang ni dalam Afghan. Dalam Afghanistan. Inilah the only standing remains of the city yang ada. Ini adalah tinggalan Ghor. Kemudian Aibak tadi naik, dan Aibak ni bermula sebagai pegawai Mamluk saja, tentera Mamluk tadi, wilayah utara yang tadi saya tunjuk. Kemudian dia naik namanya menggunakan nama Malik ataupun Isfah Salar ini di Delhi dan juga Lahore, dan kemudian baru dia memperkenalkan dirinya sebagai sultan lah, pemerintah kerajaannya sendiri. Jadi ketika zaman sekitar kurun ke-17, para penulis menyebutkan kalau orang tu orang bagus, baik, dia akan sebut he is the Aibak of the time. So dia bagi satu istilah. Orang yang bagus, kepimpinnannya, baik orangnya adalah Aibak. Jadi kalau kata sekarang ni kita tak tahu siapa tokoh yang orang duk sebut. Inilah Erdogan, contoh kata. Inilah Erdogan Malaysia. Contohnya lah. Kita pun tak pastilah, zaman sekarang ni susah. Orang pun dah tak nampak sosok-sosok yang boleh kita sebut yang semua orang suka dengan dia. Macam Alexander the Great, macam tu kan. Jadi pada waktu ni sekitar kurun ke-17 memang para penulis mengatakan jolokan bagi menyatakan seorang tu pemimpin yang bagus, dia akan panggil the Aibak of the time. Jadi itu istilah yang digunakan. Dia akhirnya meninggal dunia bukan disebabkan peperangan, sebab jatuh kuda main polo. Caugan, jatuh dan mati dan dikebumikan di Lahore. Jadi tak sempat melantik warisnya. Kemudiannya dia punya menteri-menteri pula yang pergi cuba melantik seorang yang namanya Aram Shah, tetapi tak bertahan, hanya 8 bulan barulah kemudiannya dinaikkan seorang lagi Mamluk. Dia ini adalah Mamluk Aibak. Aibak yang ini dia ada dia punya Mamluk dia. Jadi Mamluk nama Iltutmish. Iltutmish nanti yang akan dinaikkan kerana Iltutmish adalah orang kepercayaan Aibak tadi. Aizuddin Aibak tadi. Jadi ini kuburnya lah. Syamsuddin Iltutmish. Maka pada orang dah tak suka, maka menteri-menteri yang lain menaikkan Iltutmish, dan Iltutmish pun mula berkuasa, diberikan walak dan sebagainya, menyebabkan Delhi yang asal Qutbuddin, kita tengok dekat sini Qutbuddin, ini wilayahnya, dan makin membesar di bawah Iltutmish. Jadi Iltutmish. Dan di sebelah atas ni kita ada Mongol. Dia masih mempunyai serangan daripada Mongol, dan kemudiannya di sebelah baratnya ada Khawarizm. Masih ada lagi. Jadi peperangan yang kita pernah cerita dulu, bagaimana Mongol menyerang Khawarizm, kan Khawarizm telah habis dia punya para kerabat bangsawan mereka, dan sebahagian mereka merupakan keturunan Cheng Ho yang dibawa ke China kan. Itu keturunan daripada Khawarizm. Dan sultan terakhir mereka, Sultan Jalaluddin Mingburno tu, yang larikan diri pergi ke Iltutmish, minta perlindungan pada Iltutmish ni. Tapi Iltutmish buat tak layan, tak bagi kerjasama, tapi dia tak serang lah. Dia tak serang, dan kemudiannya dia melarikan diri sampai ke Gujarat lah. Iltutmish mendapat pengiktirafan Abbasiyah waktu ni. Duta Abbasiyah dihantar 2 kali. Jadi duta hantar bawa jubah, bawa surat pengiktirafan kepada Iltutmish, dan diberi gelaran Yamin Khalifatullah, kata the right hand of the gods, dipeti, ataupun kita panggil khalifah tu biasalah, tapi dia tambahkan dengan Yamin, maknanya orang yang berkuasa lah kat situ, ataupun istilah lainnya dia panggil Nasir Amirul Mukminin. Dan dia sendiri Iltutmish menggunakan istilah Sayyidus Salatin At-Turqi wal-A'jam. Dia adalah ketua kepada sultan-sultan bangsa Turki dan juga bangsa Ajam. Selama ni yang kita pernah bincang sebelum ni kebanyakannya cerita pasal bangsa Turki. Tapi dekat sini dia dah mula bertemu dengan Ajam,
Yang Ajam yang dimaksudkan dekat sini adalah orang tempatan. Orang tempatan dekat sini. Kemudian juga dikenali sebagai Sultan Salatin Asy-Syarqi. Sultan kepada sultan-sultan di sebelah timur. Jadi Iltutmish juga membawa nama yang cukup baik, dan kejayaan Iltutmish ini bila mana dia tahu dia sama macam Mamluk, sama macam Osmaniyah. Sejarah menunjukkan bangsa Turki kalau jadi Mamluk, dia akan topple bila dia berkuasa. Dia akan, bila dia tengok dia punya khalifah atau ketua dia dah makin melemah, dia akan berkuasa. Maka Iltutmish ini sudah mula pandai untuk kawal Mamluk. Sama macam Osmaniyah, bagaimana dia kawal Mamluk, dia mengurangkan bangsa Turki. Kalau Osmaniyah, yang jadi Mamluk tu dia ambil bangsa lain. Sebab tu dia ambil orang Kristian, apa semua diislamkan. Penentangan Hindu memang sentiasa ada sejak pada awal. Hindu di sebelah selatan kita tengok memang kuat kerajaan-kerajaan Hindu. Dan dia juga dapat mengembalikan kuasa dekat timur India, yang mana pada asalnya telah dapat diambil balik oleh golongan Hindu. Dia kuasai balik sampai ke Bengal. Kemudian dapat selamatkan kerajaan dari ancaman Mongol. Dan dia ada istilahnya sendiri bagi tentera dia yang dipanggil Ghulamani Chilchilgani. Ini yang kalau ingat kita bincang tentang istilah hamba, ada dua, Ghilman atau Mamluk. Dan Ghilman biasanya akan menyebut bangsa, dia panggil sebagai tentera hamba dari bangsa bukan Turki. Macam-macam bangsa. Tapi kalau sebut Mamluk, dia memang bangsa Turki. Ini istilah yang biasa digunakan. Dia perkenalkan mata wang dia pada waktu ini kan, dia panggil Tangka dan juga Jital. Waktu ini dah menggunakan tulisan Arab. Dekat India, antara yang dikatakan awal lah, the pure Arabic coin di India. Nanti kita akan tengok zaman mendatang, dia orang tak gunakan, ada isu ni lah, isu kekurangan emas. Lepas tu nanti duk perkenalkan guna silver pun tak guna, guna copper. Guna copper senang sikit nak mint. Jadi isu pula duit. Waktu tu duit tak banyak, nak banyakkan duit dia buat copper. Ini bukan zaman dia lah, zaman akan datang. Menyebabkan keluar pula duit-duit palsu. Sebab benda boleh buat pakai copper. Itu cerita pasal duit pun dia ada juga perbincangan duit ni kan. Jadi gambar atas ni kalau kita tengok, ini ada mata wang Sanskrit yang asal di India yang digunakan. Kemudian ditukarkan di zaman Iltutmish menggunakan gaya Arab lah, gaya Arab dekat sini. Kalau kita tengok kat sini kan, dia ada lembu ataupun kuda ni. Ni lembu, ni lembu. Dan ini adalah Dewa Shivalingga. Dia ada faham Hindu tu dimasukkan dekat sini. Tapi selepas pada itu, duit Tangka ini dan juga Jital, ini adalah kalau kita panggil dinar lah, dinar dirham lah. Tapi istilah mereka Tangka dan juga Jital. Yang kemudiannya dia pun meninggal dunia. Setelah dia meninggal dunia, politik tak stabil. Politik tak stabil, 4 waris dia saling ganti-berganti. Naik tahta dibunuh, naik tahta dibunuh. Razia yang kita pernah dengar dalam cerita TV3. Razia diminta untuk takbir Delhi sekejap, sementara dia pergi berperang sebelum dia meninggal. Kemudian bila dia balik, dia naikkan anak lelaki dia, tetapi mereka berbunuhan sesama mereka, anak lelaki mereka. Menyebabkan razia akhirnya mengambil peluang itu untuk dia yang menguasai. Kerana dia dah ada pengalaman mentadbir sewaktu ayahnya pergi perang. Lepas tu naiklah razia. Jadi anak lelaki dia ramai juga, ada 4 orang. Tetapi mereka saling berebut tahta sama mereka. Jadi akhirnya yang berkuasa adalah Razia Sultan. Ini Kutub Minar. Saya tahulah, ini Kutub tu daripada nama siapa? Kutubuddin Aibak. Sebab tu dipanggil Menara Kutub. Kutubuddin Aibak tadi yang hamba Mamluk yang pertama, membina Delhi Sultanate. Ini dia punya gambar rajah. Siapa yang dah pergi dia tahulah. Saya tak pergi, saya cerita je. Semua duk ambil tempat daripada internet je. Jadi waktu tu dia tunjuk cerita je lah kan. Jadi dekat sini adanya yang Menara Kutubuddin buat. Kemudian dekat bawah ni ada
makam Iltutmish dekat sebelah luar sana. Alai dan Alai ni nanti saya akan sebut. Alai tu apa? Dia bukan Alai tu. Alai. Sebenarnya Alauddin nanti. Sultan Alauddin punya. Alai, Kutub Minar, Kutubuddin yang buat. Jadi sebenarnya asal dia dekat sini ada masjid. Kan? Masjid kan? Tak ingat dah. 2003. Oh, lama dah tu. Kemudian muncullah Raja Sultan. Itu pun Raja Sultan tak disukai oleh ramai bangsawan lah. Kerana perempuan. Perempuan yang pertama menjadi sultanah. Tapi isu sultanah wanita ni pun berlaku dekat Aceh. Aceh pun ada. Dia kerana keadaan ketika itu pun yang lelaki duk bergaduh, duk berbunuhan sama mereka, dan Razia ni nampak lebih dia nampak peluang tu dan dia ada kemahiran untuk mentadbir pada awalnya, maka dia pun diangkat oleh sebahagian daripada bangsawan, sebahagian tak suka. Dan ketika zamannya ini dia mula lantik orang bukan Turki, bukan bangsa Turki. Mereka ni semua bangsa Turki ni, yang keturunan Turki. Jadi mula lantik bukan bangsa Turki pegang jawatan-jawatan penting. Jadi ketika itulah bangsawan-bangsawan sedia ada yang bangsa Turki ni dia rasa tak senang hati. Kerana bila dah letakkan kepada orang yang bukan Turki, nanti akan beri kuasa kepada bukan Turki. Jadi ada beberapa cubaan ambil balik tahta, tapi gagal. Akhirnya dia mati dibunuh. Dia mati dibunuh. Dan makamnya sampai hari ini orang tak jaga sangat. Makamnya berdekatan dengan gerbang ini, gerbang Turkmen dekat Old Delhi. Makamnya begini saja, tak dijaga dengan baik. Ada yang mengatakan sebelah tu adalah makam adik perempuannya yang lain. Tapi di sekitar ni pembangunan naik. Tapi dekat kawasan ni memang tak dibuat apa-apa. Dan ini juga dikenali sebagai tempat hangkah dipanggil lah. Hangkah Sufi. Sufi punya tempat. Macam pot dia lah. Pot dia. Ada Sufi. Sufi Turki juga. Namanya Bayabani. Dan di sinilah tempat mereka kuburkan Razia Sultan tadi. Ibnu Battuta. Menarik tentang Ibnu Battuta ni. Kalau tuan-tuan perempuan pergi ke Kinokuniya, dah ada dah terjemahan cerita Ibnu Battuta. Saya jumpa yang ringkas je, diterjemah dalam bahasa Inggeris kecil je. Saya tak sempat tunjuk gambar dia. Pun tak sempat beli lagi hari tu. Baru tengok-tengok. Yang kalau dalam bahasa Melayu dia tebal. So perjalanan Ibnu Battuta ni, dia pergi ke Asia ni, dia cerita detail. Antaranya dia duduk kat Delhi ni 10 tahun. Bayangkan dia punya penjelajahan mereka ni. Memang dia menjelajah waktu muda, balik dah tua dah. Dia balik pun dalam sekitar ketika mana Black Death sedang berlaku dekat Mesir. Dan dia yang menceritakan tentang wabak ni. Yang kita duk cerita wabak kita hari ni, tak hebat lagi. Zaman dia lagi teruk hebat. Okay, wabak secara amnya, kebanyakan wabak-wabak yang kecil ni memang makan masa 2 ke 3 tahun saja. Tapi wabak besar seperti Black Death tu, dia makan puluhan tahun. Dan itu disaksikan juga oleh Ibnu Battuta. Ibnu Battuta bila dia datang ke Delhi, dia sebut makam ini pernah dijadikan tempat, inilah antara perkara yang saya tak berani nak kata macam mana, tetapi dia sebagai satu amalan macam pergi haji. Tempat ni jadi golongan sufi ni, kelompok sufi ni. Dan kat situ jugalah berlakunya khurafah bid'ah kan, minta hajat kepada si mati dan sebagainya. Yang itu ya di Delhi. Minta kepada Raja Sultan ni. Tokoh-tokoh yang hebat. Kemudian diagungkan berlebihan. Pada asas kepada ziarah kubur tu tak ada masalah asas dia. Tetapi bila dia berlebih-lebihan jadi seperti memuja, meminta pada yang mati, itu menjadi masalah lah. Dan itu ditulis oleh Ibnu Battuta. Tempat orang minta hajat datang ke sini. Bukan kata orang minta hajat ni orang Islam. Semua bangsa. Agama apa pun datang. Itu terjadi sampai dekat Pulau Melaka kita hari ni kan. Memang. Walaupun kita tahu tu ulama Islam, tapi yang datang, India ada, Cina ada, duk minta nombor lah kan. Macam-macam. Okay.
Seterusnya, selepas daripada itu, cucu Iltutmish, yang merupakan raja terakhir lah ini, yang namanya Nasiruddin Mahmud Shah, misalnya, jadi boneka saja. Jadi, muncullah Ghiyasuddin yang menjadi sultan yang ke-9. Dia menghentikan sistem iftak, dia buat perubahan dalam tentera, dia bagi gaji tunai. Maksudnya bagi gaji. Penting untuk bagi gaji ni. Sebelum ni mereka dapat kebebasan, buatlah apa saja pada tanah tu, nanti hasil makan sendiri. Tetapi sistem iftak dah tak ada, tentera jadi taat lah supaya nak dapat gaji. Tak ikut training, tak dapat gaji. Macam tu cara dia buat, dan itu berjaya. Mongol cuba serang, pun kalah Mongol. Lepas tu ada kawasan-kawasan yang dia dah kalah di bawah sebahagian. Kalau Multan ni ada golongan Syiah pun ada, kerajaan yang kecil pun ada, dia dapat kuasai balik, ada special force. Dan Mamluk mula pun berakhir lah daripada apa yang kita cerita tadi, dan dia berakhir dengan seorang sultan muda ni. Memang muda sebab umur 17 tahun dan naik sultan. Yalah, itu sahaja pewaris yang ada. Selepas Balban tadi, Muizzuddin Qaikubat ini tak pandai mentadbir, hidup berfoya-foya, dan akhirnya hamba kepada Balban tadi, namanya Jalaluddin Firuz Khalji, bangkit menentang. Firuz Khalji ni tadi saya sebut, Khalji ni mereka adalah bangsa apa? Mereka bangsa Turki asalnya. Bangsa Turki. Tapi disebabkan mereka sudah begitu lama berada, bangsa ini duduk di Parsi, di kawasan Parsi, mereka juga tak memperkenalkan diri mereka sebagai Turki. Mereka dah lebih kepada merasakan mereka ni Parsi lah. Jadi kita dah tahu dah ada Turko-Parsi kan. Turko-Parsi, tetapi mereka tidak mengatakan ataupun tidak begitu dominan pada bangsa Turki itu. Muncullah Khalji ini yang kedua dengan sultan-sultan mereka. Era Khalji, Jalaluddin Firuz Khalji tadi, dia Mamluk asal. Tetapi kemudian dia berkuasa, 6 tahun dia memerintah, dia tak kompeten. Dia cukup baik, dia lembut orangnya. Nak melawan Mongol pun tak bersungguh-sungguh jihadnya. Cuba menakluki Rajput yang tadi saya sebutkan, kawasan yang paling susah untuk dikuasai, pun gagal, memang tak dapat. Maka apa yang terjadi? Dia bakal dijatuhkan oleh anak buahnya sendiri, Ali Garhab. Anak buah dia ni adalah anak angkat dia juga. Sebab dia tak ada, dia dua beradik ni, dia ada Ali dan juga adik-beradik dia siapa? Almas. Ali dan Almas ini dia yang besarkan. Jalaluddin ni dia besarkan, dan kemudiannya dia bagikan wilayah dekat Kara. Suatu hari Ali ni sebagai gubernur Kara dalam diam-diam buat satu kejutan, menyerang orang Hindu di sebelah selatan. Jadi serangan dia tu bermula dekat Bilsa. Dia pergi ke Bilsa tanpa pengetahuan Alauddin. Sedangkan sepatutnya dia hanya govern kawasan dia kan. Tapi ini dia telah keluar kawasan tu dan dia pergi ke Bilsa tanpa pengetahuan Sultan Alauddin dan dapat menang. Dekat Bilsa ni habis dihancurkan semua kuil-kuil Hindu dan sebagainya. Dia ambil hasil-hasil bumi, rampasan perang yang begitu banyak, dia kaya. Disebabkan kekayaan tu, dia rasa dia memperkukuhkan tentera dia lah. Jadi tentera dia pun dapat banyak, jadi tentera pun semakin taat kepada dia. Dia merasakan, ini jom kita pergi bawah lagi. Dia pergi ke selatan lagi. Maka dia pergi serang ke Devagiri. Devagiri ni adalah wilayah satu dinasti yang besar sebelah selatan. Dinasti Yadava. Jadi serangan kali pertama dia ke Devagiri, dia tak berjaya. Dan serangan ini, dia dah plan lepas ni kena serang balik. Walaupun dia tak berjaya, dia dapat sedikit harta rampasan lah. Yang menyebabkan dia rasa, ini kita dah semakin kuat. Dia pun nak balik ke Kara. Sepatutnya, laluan perjalanan balik dia macam ni lah. Seperti mana dia datang. Okay? Dan ketika mana dia patah balik, dia kalah pada Yadava, Jalaluddin dapat tahu berita ni. Jadi, dia punya wazir dia, menteri kata, kita kena halang daripada Ali ni buat lebih lagi. Sebab dia dah dapat harta rampasan. Jadi apa, Jalaluddin ni orang yang lembut. Jalaluddin kata, saya percaya dia ni. Dia tak ada masalah ni. Kan?
Jadi tak apa. Nanti dia nak lalu ni mesti dia akan jumpa saya dulu, akan serahkan harta rampasan. So, sepatutnya harta rampasan di bawah kerajaan lah. Jadi dia pun menunggulah dekat persimpangan Gwalior ni, kat kawasan Gwalior. Tetapi apa yang terjadi, Ali ketika itu, inilah tuan-tuan dan puan, bila kuasa ni kan, kita rasa kita lebih berkuasa, tentera makin kuat, duit makin banyak, maka dia dah diracuni dengan perasaan dia nak berkuasa lah. Jadi dia terus balik ke Kara tanpa melalui Gwalior. Dan ketika itu, Jalaluddin ni, dia masih lagi bersikap positif. Dia kata, tak ada masalah ni, Kara takkan buat hal, dia kata kan. Jadi, para menteri pun rasa tak puas hati. Dia kata, bahaya ni. Tapi dia kata, okey. Tambah pula Almas, adik dia tu duduk dengan Jalaluddin. Almas bagi tahu, pun jangan risau. Dia kata, abang ni boleh. Kita boleh percaya. Kita boleh percaya dan kita akan dapatlah. Memang betul. Selepas daripada itu, daripada Kara dia hantarlah laporan. Nampak macam baik lah. Ali bagi laporan, kata kita dah menang sekian. Tetapi dia kata nama dia telah terpalit. Orang kata dia akan topple negara, kerajaan. Jadi dia nak minta ayah angkat dia ni, atau pakcik dia sebenarnya, Jalaluddin, keluarkan satu surat pengampunan untuk bersihkan nama dia kan. Jadi Jalaluddin kata tak apa, okey. Sebab kita dah bising dengan desas-desus ni, Jalaluddin kata dia akan datang. Pergi ke Kara. Oh, ini drama ni. Saya tak tahu kalau dah ada filem ke drama dia, memang menarik dengar cerita ni. Jadi dia bawa lah delegasi untuk pergi ke sana, tetapi dalam keadaan berhati-hati juga. Dia bawa gerombolan tentera. Cara dia, Jalaluddin datang ikut sungai Ganges yang kita tahu tu. Daripada Delhi, dia boleh pergi sampai ikut sungai, dan panglima besar dia melalui darat. Bila mendekati sungai, ini sungai Ganges kan, kat tepi dia tu adalah istana Kara ni, dekat Kara ni, istana Ali. Apabila nak sampai ke berdekatan dengan kawasan itu, Almas pergi dulu, adiknya ni, untuk bagi tahu dekat abang dia ni ayah dah datang, apa semua gini ni. Dia kata, aku takut ni, banyak sangat tentera datang. Ni mesti nak lawan aku. Boleh tak jumpa ayah saja? Yang lain semua tunggu. Apa jadi? Dah naik bot tu. Jadi Jalaluddin pun lalu dan mendekati kawasan istana Kara ni. Dia tengok kenapa tentera Ali begitu ramai dekat situ. Dan dia merasakan Ali ni tak nak menyambut dia. Sepatutnya Ali menyambut dia. Ali tak nampak lagi. Jadi dia dah rasa bimbang. Almas pula ni, tak tahulah, saya tak pasti, kita tak dengar ceritanya sama ada Almas ni memang komplot juga dengan Ali ke bagaimana. Almas kata jangan risau, abang dia bukan nak topple, abang dia akan buat, mungkin tengah sibuk nak merayakan bapak dia datang ni, nak menyambut. Jadi mungkin tengah macam-macam persiapan. Bila sampai, Jalaluddin pun naik, memang betul, dia disambut dengan baik. Jadi anaknya tadi Ali cium tangan apa semua, tetapi itu adalah signal kepada dia punya panglima dia untuk bunuh daripada belakang. Jadi dia dibunuh. Bapaknya Jalaluddin ni dibunuh oleh tenteranya sendiri, tentera Ali yang telah memberi signal, dan dia tikam pedang tu 2 kali. Kali pertama dia tak mati lagi, dia cuma lari, nak cuba lari pergi ke kapalnya tu, bot ni tu, dan kemudiannya dia dibunuh di kapal, di bot ni tu. Dan matilah bersama dengan semua pengiring-pengiringnya, dibunuh ketika itu. Bayangkan tenteranya yang tadi bertunggu kat sebelah luar. Dia tak tahu apa cerita, maka berlakulah kejatuhan Sultan Jalaluddin. Maka era yang naik ni adalah era Khaliji. Alauddin Khaliji ni bila dia menang, dia dapat bunuh bapa pakcik dia ni, kepala sultan tu diletakkan hujung tombak. Diarak-arak untuk meraihkan kesultanan yang baru, iaitu Alauddin Khaliji. Dan agak sedih kerana ini berlaku waktu bila? 16 Ramadan. Kita dah tak lama lagi waktu bulan Ramadan, pertengahan Ramadan. Jadi Alauddin Khaliji. Selepas daripada itu, dia pun memperkenal macam-macam sistem lah. Sebab dia tahu pemberontakan, dia pun memberontak. Jadi dia tahu macam mana. Dia pasang intel. Dia ada Diwan Mubarid. Ini dia ada spy dia sendiri. Jadi untuk dia dapat tahu, supaya dia dapat berkuasa.
Dia cuba kaut kekayaan sebanyaknya supaya tidak ada yang lebih kaya pada dia. Sebab pengalaman dia lebih kaya pada bapaknya. Jadi dia memberontak. Jadi cara dia akan menjaga mana yang ada sumber hasil bumi, dia ambil dulu. Dia tak beri kekayaan yang lain. Dan dia keluarkan perintah larangan berkumpul. Saya zaman universiti dulu, memang famous. Larangan berkumpul ni AUKU. AUKU tak boleh berkumpul kan? Dia takut pelajar memberontak. Rupa-rupanya belajar pada sini agak ni. Keluar perintah larangan berkumpul. Ini Alauddin Khaliji. Tapi sumbangannya pun ada banyak juga ya. Biasalah, begitu dia ada hitam dan putih. Kejayaan dia seperti mana yang kita tengok. Dan begitu loyal army dia, 475,000 army. Banyak. Ini adalah satu kekuatan luar biasa yang menyebabkan dia boleh menguasai Gujarat. Gujarat juga dia dapat kuasai. Kemudiannya banyak masjid besar dibina. Pengangkutan juga bagus. Tetapi tuan-tuan perempuan, dalam pada itu semangat Islam dia tu nampak baik, tetapi kekejaman dia terhadap Hindu juga mula kita lihat. Kalau ada siapa yang memberontak, panglima dia Nusrat Khan ni bukan sekadar membunuh yang pemberontak, isterinya tu akan dizalimi di tengah khalayak, kemudiannya diletakkan untuk tontonan ramai, manakala anaknya tu dipotong-potong dan diletakkan di atas kepala untuk ditayangkan di atas kepala maknya untuk ditayangkan kepada umum. Teruk ni, kejam. Polisi terhadap Hindu macam-macam polisi yang mengarut, yang begitu menzalimi, yang tidak mencerminkan ajaran Islam yang sebenarnya. Bila mereka dituntut bayar cukai, dia kata, istilah dia, kalau pegawai pemungut cukai minta perak, orang Hindu kena bagi emas. Kalau minta perak, bagi emas. Kalau pemungut hasil tu kata, aku nak ludah dekat dalam mulut kau, buka mulut tu. Ini satu penghinaan. Dan ini saya suka untuk ceritakan hal-hal macam ni, sebab dia akan klik balik pada kita kenapa konflik Hindu-Islam sampai sekarang tak settle. Ini cerita kurun ke-12 ni. Lama. Jadi ini cerita 800 tahun dulu. Dah berlaku. Cukai jizyah. Cukai jizyah. Sepatutnya mereka ni kena bayar cukai jizyah. Tapi mereka kata, Imam Abu Hanifah je kata ada jizyah bagi Hindu. Tak mana datang pendapat ni, saya tak sempat nak kaji. Dia kata ulama' lain kata kalau jumpa Hindu bunuh. Jadi memang kejam. Orang Hindu bukan saja dizalimi begitu, malah mereka nak menunggang kuda pun tak dibenarkan, pegang senjata apatah lagi, nak berpakaian elok pun tak mampu. Tak diberi. Dia to the extreme tu, makan sirih pun tak bagi. Itu yang terjadi. Dan sebelum itu dah memang ada kasta lah. Jadi dia terikut, bagi saya dia terikut juga dengan sistem kasta tu, memang dalam Hindu. Memang ada. Tetapi bila dia berkuasa dan dia lebih nak menunjukkan, sebab dia bimbang tentang kuasa Hindu ni. Kuasa sama Islam pun dia dah takut. So Hindu ni dia nak suppress macam tu cara dia. Memang zalim lah. Malah dia istilahkan, kalau aku arah kau masuk lubang tikus, kau kena masuk. Sampai begitulah. Tak ada ruang untuk orang Hindu ni melarikan diri. Tapi dalam masa yang sama, Delhi ketika itu adalah bandar yang maju. Bandar yang maju dengan cotton, silk dan sebagainya. 21 jenis beras, 65 jenis gula. Ini ditulis oleh Ibn Fadlullah. Kemudian kawasan Multan itu adalah tempat import lah. Pasar import. Pasar import untuk fine clothes, satu dunia akan cari dekat sini. Sebab tu dia pernah menjadi bandar dunia ni, Delhi Bandar dunia. Waktu tu dah ada banking facility, adalah macam-macam price control measure dan sebagainya. Dan cukup terkenal pada zaman Khaliji ini. Dari satu segi, ialah dari segi perkembangan ini, dia baik pula. Dia tak benarkan hoarding, monopoli tak dibenarkan. Semua harga fixed by government. Semua fixed by government, ada supervisor dia. Pengemis pun mampu beli cotton waktu ni.
Tetapi itulah tadi bila kita lihat dia punya layanan, kalau orang Hindu dia jadi lain. Kalau orang Hindu dia jadi lain. Dan puak Hindu kalau bisnes dia okey. Dia itu bagi saya dia pun termasuk dengan apa elemen-elemen kasta yang dah menjadi budaya orang Hindu, menyebabkan kalau yang di pihak mereka seperti ada dua golongan yang merupakan traders lah. Dia sebenarnya kurang selesa juga dengan keadaan, tetapi dia terpaksa akur. Dia pun tahu apa yang terjadi kepada orang Hindu yang lain kan. Tapi dia kata yang bagus tentang price fixing ni menyebabkan perniagaan dia tetap untung. Masih untung lah. Orang boleh membeli kan. Jadi kuasa membeli itu, the purchasing power makin mudah. Dan antara architecture yang kita sebutkan ini adalah Masjid Quwwatul Islam. Inilah dia dekat Kutub Minar tadi. Asal dia adalah masjid yang dibina oleh Kutubuddin yang awal Aibak tadi. Dan kemudiannya Kutubuddin Aibak ini juga ketika dia membina masjid ini, mengikut rekod yang ditulis adalah batu-batu daripada runtuhan 27 kuil Hindu dan juga Jain. Ketika mana dia nak menunjukkan kekuasaan Islam mula ada, dia agak tergesa-gesa lah. Dia agak tergesa-gesa dan ia terjadi atas runtuhan 27 kuil Hindu. Bila membaca ini, saya teringat apa yang terjadi kepada kota Formosa dan yang didirikan atas runtuhan masjid. Jadi dari segi, sebab itu saya suka melihat dari segi cerita sejarah ni, dia tidak begitu memaparkan kisah agama. Dia lebih kepada kisah kuasa politik. Jadi kalau nak dibawakan sentimen agama semata, saya rasa silap. Sebab dia bukan the pure jihad. Lain zaman Nabi. Itu pure jihad. Memang demi mempertahankan agama. Tetapi yang ini dia dah bercampur dengan kepentingan peribadi. Atas dasar agama. Itu terjadi dalam zaman-zaman selepas era kurun 10, 11 ke atas. Memang itulah konflik yang terjadi pada kerajaan-kerajaan Islam. Dia ada kepentingan peribadi. Kan? Jadi yang itu agak sukar untuk kita katakan patut ke tak patut buat macam ni. Boleh tak dia buat? Jadi itu perbincangan tu mungkin akan perbincangan yang panjang tentang sama ada ianya selari dengan agama ataupun ada pula yang satu lagi yang dipanggil fiqh siasi, fiqh politik. Dia ada fiqh politik. Fiqh politik ni berubahlah mengikut zaman. Jadi yang itu perbincangan tu kita tak payah masuk lah. Cuma kita nak tengok dalam sejarah, ceritanya asas agama ada, tapi dalam masa yang sama bermulanya adanya kepentingan peribadi ataupun kelompok. Jadi ini adalah masjid yang saya ceritakan tadi, Kutub Minar. Kutub Minar ni dekat D ni, ini Kutub Minar, Kutubuddin. Jadi kawasan masjidnya di sebelah, mana gambar dia? Dalam peta dia tak tunjuk. Tapi di dalam kawasan inilah, dan kemudiannya dia mula berkembang daripada zaman ke zaman, masuk ke zaman Alauddin yang sekarang kita sedang bincangkan. Alauddin nak buat 4 pintu masuk ni, 1, 2, 3, 4. Tetapi dia hanya sempat buat yang namanya yang E ni, yang namanya Alauddin yang tadi saya sebut, Ala'i Darwaza. Ala'i Darwaza, inilah pintu masuknya yang ada. Ala'i Darwaza. Dan masjid yang asalnya adalah peranan masjid yang dibuatkan kompleks, dah hilang dah peranannya bila mana Alauddin ni pindahkan ibu kota dia pergi ke tempat lain, ke Siri. Jadi selepas daripada itu, Syihabuddin naik umur 6 tahun. Ini adalah waris yang ada, jadi dinaikkan. Siapa yang naikkan? Kalau tadi kita duk cerita mamluk-mamluk je, bangsa Turki. Tapi dah mula ada, sebab kan selepas daripada razia tadi, mereka sudah mula ambil hamba daripada bukan Turki. Jadi hamba bukan Turki kebanyakannya adalah Hindu convert lah. Jadi ini adalah hamba daripada zaman Alauddin. Jadi ataupun bapa pada Syihabuddin ni. Namanya Malik Kafur.
Malik Kafur ini yang menaikkan Syihabuddin walaupun waktu tu umurnya 6 tahun. Sedangkan dia ada anak sulung, Mubarak Shah. Jadi apa yang terjadi memang tentulah Mubarak akan melawan. Jadi Kafur pun penjarakan Mubarak sebab bagi dia ancaman. Dalam masa yang sama ada bodyguard Alauddin, dalam istilah dia dipanggil Pak Ik. Pak Ik ni dia bodyguard pula, dia lain sikit. Dia bukan tentera biasa yang tadi. Dia adalah bodyguard, special bodyguard, special force yang tadi. Pak Ik Alauddin, ayahnya, tak setuju dengan tindakan Kafur ini, maka dia bunuh Malik Kafur dan bebaskan Mubarak Shah. Mubarak Shah pun naik. Jadi Mubarak Shah menggunakan namanya naik tahta, usia dia pun baru 17 tahun pun. 17 tahun, 18 tahun. Dikenali sebagai Qutbuddin. Dia menggunakan nama dia Qutbuddin. Paik yang tolong dia naik, Paik minta jawatan tinggi, Qutbuddin tak bagi. Bunuh pula. Nampak tak? Betapa kucar kacirnya keadaan tu. Akhirnya Mubarak Shah pun mati, dibunuh oleh hambanya sendiri yang namanya Khusrau Khan Barwari. Khusrau Khan Barwari. Jadi Khusrau Khan ni pula yang kemudiannya mengambil tahta dengan nama Sultan Nasiruddin. Disebabkan dia adalah Hindu convert, dia baiklah dengan orang Hindu. Dan ketika itu diraikan oleh puak Hindu. Sebab dia harap supaya pengaruh Muslim melemah. Dan dia memang beri ruang. Delhi, orang Hindu kata ini adalah kemenangan dan Delhi akan kembali menjadi bandar Hindu. Ni ada puak Hindu lain, Baradus dan juga puak-puak yang lain dah sembah berhala dalam istana pula. Malah sudah mula menunjukkan menghina Al-Quran, duduk atas Al-Quran. Dan ini terjadi di kala mana gubernur ketika itu di Punjab, dia tak puas hati dengan Nasiruddin yang baru naik ini, yang telah membunuh sultan sebelumnya, yang namanya Ghazi Malik Tughlaq. Maka dia pula yang bunuh. Gubernur ni tak puas hati dengan Khusrau Khan, dia bunuh. Dia bunuh dan kemudiannya dia pula menjadi sultan. Sebab tu bermulalah era Tughlaq pula atau Tughluk. Khaliji dah habis, Tughluk pula. Bermula era Tughluk dengan namanya Riyasuddin Tughluk ini. Dia menunjukkan sentimen dia sebagai pelindung agama Islam daripada ancaman Hindu. Kerana kita dah tengok tadi, maknanya hasil pada kekejaman pasti akan dibalas dengan kekejaman juga. Dia kalau api lawan api memang akan terus terbakar lah. Jadi Riyasuddin ni cuba menjadi air. Dia kata dia akan lindungi. Dia berkeras betul-betul untuk Mongol, betul-betul dia lawan. Kemudian dia membina satu kubu ini, dan kubu ini adalah untuk menghalang daripada Mongol di sebelah utara. Malangnya dia pun tidak bertahan lama. 1325 dia mati. Dia mati pun mati kerana terhempap runtuhan astaka kayu yang tempat dia duduk untuk satu majlis selepas balik perang. Jatuhnya tu dia mati bukan disebab perang. Tetapi ada teori mengatakan bahawa dia mati adalah dirancang. Itu ditulis oleh Ibn Battuta. Ibn Battuta kan dia lama dekat sini. Jadi dia menulis, dia kata ini konspirasi daripada menterinya sendiri. Nampak tu cerita dia berbalik menteri hamba. Menteri hamba, adik-beradik. Pusing ke situ je. Jadi ada pendapat yang lain pula mengatakan anaknya sendiri, Muhammad, yang membunuh ayah dia ni. Dan Muhammad inilah yang menyambung Muhammad Ibn Tughluk. Tetapi di zaman ini dia dapat berkuasa selama 26 tahun, merupakan kemuncak Kesultanan Delhi. Kerana tadi kita tengok Delhi asalnya kawasan ini saja. Di zaman Muhammad Ibn Tughluk dia dapat berkuasa sehingga sebelah selatan. Kawasan yang Devagiri yang tadi yang mula-mula kita cakap Yalada dinasti itu, kemudiannya dijadikan ibu kota kedua kerajaan Tughluk ini, berjaya mematahkan kemarahan Mongol, dan bermulanya orang Mongol yang mix Turko-Mongol jadi pula hamba mereka. Sebab dia dapat mengalahkan Mongol, jadi sekarang ni yang Mongol-Mongol ni, tentera mereka mula jadi tentera Tughluk. Dia memulakan pembaharuan mata wang yang saya sebutkan tadi.
mata wang ini, brass and copper. Dia nak nilai dia dikira macam dia nak tukar saja. Dari segi koin tu, emas dengan perak tu, sekarang tukar brass dengan copper, tapi nilai dia nak sama. Dia nak samakan. Lama kelamaan wang ini asalnya dipaksa untuk gunakan mata wang ni, tapi lama kelamaan orang masyarakat tak boleh terima. Tambah lagi wujud pula orang buat mata wang palsu mudah. Berbanding emas dan juga perak, dia adalah hasil bumi yang susah nak dijumpai. Jadi yang ni lebih mudah, maka digunakan sampailah tak ada lagi dah mata wang ni sebab orang dah tak terima. 1333 dan dia pun jatuh. Maka kejatuhan mereka ini antara lain, kejatuhan dia adalah open door policy. Bila dia dah mula berbaik, tentera Mongol sudah ramai yang menjadi tentera dia, Amir Mongol makin ramai datang ziarah lah, orang kata berkunjung, dan itu menyebabkan masyarakat rasa terancam juga. Kedua, lebih ramai Hindu convert atau reverts lah kita katakan, konflik dengan Mamluk Turki. Sebabnya orang yang convert yang baru masuk ni dah dapat jawatan-jawatan yang selama ni Mamluk Turki dapat. Ini sekarang dah bagi dekat orang lain. Inilah tuan-tuan dan puan asabiyah yang kita sebut ni. Kita tak boleh, kalau bangsa lain dapat tak boleh. Dia jadi satu perasaan, selama ni kita berkuasa sebagai Mamluk, kenapa dah bagi pula kepada bangsa lain. Dan catatan yang jelas ditulis oleh Ibn Battuta tentang siapa ni tadi, saya pun dah terlupa nama dia, Muhammad Ibn Tughlaq ini adalah, tuan-tuan perempuan boleh baca tu, bagaimana Sultan dia memang sangat keras dengan ulama sufi, sampai mana bukan sahaja dia menolak, tetapi dia menyeksa. Dia menyeksa, dia tarik untuk janggutnya tu satu-satu, kemudian bukanlah satu-satu kan, saya rasa inilah maknanya dia tarik lah sikit-sikit, memang kejam. Kemudiannya dia tangkap, kemudian dia potong kepala. Yang itu dicatatkan malah Ibn Battuta, disebabkan dia lama di Delhi, dia ada rekod, dia tulis ulama-ulama yang dibunuh dan diseksa, dia ada buat list. Ibn Battuta dinyatakan pada setiap hari ratusan orang ditangkap dan diseksa kerana dia bimbangkan pemberontakan. Dan ketika mana ulama sufi ini, dia ada pengikut dia tersendiri, yang itu menampakkan juga satu pengaruh. Itu juga membimbangkan mereka lah. Dan tradisi ini kalau diikutkan ulama sebelumnya ataupun pemerintah sebelumnya, mereka banyak meminta macam orang kata pengiktirafan daripada ulama. Saya jadi raja ni, mohon diiktiraf, diiktiraf. Tapi zaman dia ulama tak iktiraf dia. Jadi disebabkan itu dia pun melawan lah. Dia melawan, malah kebanyakan ulama sufi ini juga pun tidak memandang mereka ni lah, memandang sultan ini, dan kemudiannya penyebab kepada sedikit demi sedikit golongan sufi juga ditentang. Seterusnya diikuti oleh Firuz Shah. Kali ini Firuz Shah dah tak pula seksa. So dia pattern ni, tuan-tuan dan puan, dia akan bersambung sampai Mughal nanti. Pattern anti-Hindu, cuba tolerate, lepas tu lawan balik, lepas tu nanti dia terlampau keras pula dengan ulama, Sufism dia hancurkan. Dia pattern ni terjadi dekat India begitu kerap. Dia berulang. Yang ini Firuz Shah pula, dia tak seksa dah. Tetapi dia punya anti dekat sini adalah India, Hindu ataupun Syiah. Jadi dia musnahkan kuil dan sebagainya. Sayangnya dia tak pandai ketenteraan, menyebabkan tentera pun sudah melemah. Dia pun tak memberikan fokus pada ketenteraan. Guna balik sistem iftak. Sistem iftak tadi, tanah. Jadi Mamluk yang tadi patut dapat gaji, sekarang dah tak ada gaji, dapat tanah balik, usahakan tanah. Apa jadi? Lepas ni dia berontak balik lah. Dan berontak balik.
Bila dia tak pergi latihan, dah tak boleh tahan dah gaji. Ini anak kepada Muhammad Ibn Tughlaq lah Firuz ni. Dia lama juga, 37 tahun dia berkuasa. Setelah dia meninggal dunia, barulah pewaris mereka sedar kerajaan pusat ni tak ada duit. Tak dapat pungut cukai, semua dah bagi kat tentera. Tanah dah jadi hak milik mereka. Pemberontakan mudah dibuat. Dan takdirnya ketika itu Timur Lane, tadi yang kita tengok Timur, mula bangkit. Jadi bila Timur dah makin kuat dan mula menghampiri mereka, mereka pun sudah tak senang duduk. Maka sultan-sultan selepas itu adalah sultan-sultan yang tidak berpengalaman, silih berganti selama 25 tahun, paling-paling boleh tahan 2 tahun. Pemberontakan sudah terjadi 2-3 tahun, 2-3 tahun. Kecuali Nasiruddin ini, kemudian seperti mana biasa, berebut kuasa sama mereka. Sehingga Delhi disebut dalam catatan Inggeris sebagai a capital without empire. Capital ada, empire ni tak ada. Kuasa tak ada. Tak ada kuasa. Apatah lagi lebih parah bila wilayah-wilayah lama mereka telah terpecah menjadi Kesultanan Bahmani. Di sini Bahmani. Kemudian Empire Vijayanagara. Kalau Kesultanan Islam lah. Kemudian Kesultanan Malwa. Di sini pecah pada kerajaan-kerajaan kecil. Kemudian Malik Sarwa ini asalnya gubernur mereka, tapi sudah buat kuasa mereka sendiri di Jaunpur menggunakan istilah Sultan Asy-Syarq, Sultan Timur. Kemudian Zafar Khan juga merupakan gubernur di Gujarat. Kemudian dia sudah berkuasa dan menggelarkan dirinya Sultan Muzaffar. Jadi kita tengok nama-nama ini adalah nama-nama sultan kita pun nama-nama yang sama seperti nama-nama di India ni. Muzaffar Shah, Iskandar, nanti kita akan tengok. Jadi apa yang tinggal? Inilah sahaja kuasanya di Delhi, Multan dan di sini Multan dan sini Punjab. Di kawasan inilah sahaja dan seterusnya mereka diserang oleh Timur Lane dan ketika itu adanya seorang gubernur di Multan tadi. Gubernur ini namanya Khidir Khan, Syed Khidir Khan pada zaman Firuz tadi. Ketika mana Firuz sudah semakin melemah, Khidir ini menawarkan bantuan kepada Timur untuk menguasai Delhi. Jadi dia bersama dengan Timur dan setelah Delhi dikuasai oleh Timur, Khidir Khan dilantik untuk menjadi gubernur di Multan dan juga Lahore, di kawasan yang asal dia lah, asal tempat sewaktu dia di bawah Firuz tadi. Jadi dia dapat berkuasa, terus berkuasa, malah Timur Lane dia hormat kepada Khidir Khan sebab ada Sayyid. Sebab dia percaya ini adalah Ahlul Bait, keturunan Sayyid. Walaupun dalam perbincangannya, statusnya tidak dapat dipastikan sebenarnya lah. Kita tak pasti juga. Mungkin kajian lebih mendalam dapat memastikan. Tapi secara umum, tidak dapat dipastikan adakah ianya adalah Sayyid Ahlul Bait ataupun siapakah dia. Dan akhirnya Timur melantik dia menjadi gubernur Delhi. Jadi kita tengok ni, Empire Timur ni sebesar ni, tuan-puan. Bayangkan Sultanat Delhi tadi hanya tinggal di kawasan ini saja. Multan di sebelah sini, Multan atas sikit, Multan. Jadi dia sudah masuk dalam wilayah Delhi. Sebab tu Khidir Khan mula berbaik dengan mereka dan diberikan kuasa. Dan sekarang dia menjadi gubernur Delhi dan Kesultanan Delhi bertukar tangan kepada keturunan Sayyid. Jadi Khidir Khan, era Sayyid ini, pemberontakan dah orang kata terlampau banyak. Dalaman pun ada, kerajaan luar pun ada. Orang dah mula tak bayar cukai. Wilayahnya hanya sekadar itu, tak banyak hasil dan hanya menjadi vassal state of Timur. Ini gambaran lukisan arca Timur lah. Tetapi ketika ini bukan Timur, saya silap ni, Shahrukh. Shahrukh Khan yang kita sebut Shahrukh tu, itu nama daripada Sultan yang kedua Timur. Empire Timur, pertama Timur, kedua Shahrukh. Jadi Shahrukh ini disebut namanya dalam khutbah. Jadi khutbah era Sayyid menyebutkan nama Shahrukh
menunjukkan mereka merupakan vassal state of Timur. Dan koin-koin pun menggunakan nama, letakkan nama Shah Rukh. Ini adalah gambaran Said tadi. Mubarak Shah selepas itu, anaknya lebih berkuasa daripada ayahnya tadi, menggunakan gelaran sultan, dan kali ini dah mula menggunakan namanya sendiri dan mengeluarkan duit atas namanya sendiri. Tapi masalah masih lagi sama, masalah pemberontakan masih tak dapat diselesaikan, masalah kerajaan-kerajaan kecil yang tadi terpisah pun makin kuat dan berani mencabar mereka ni kerana kekuasaan mereka hanya tinggal 3 kawasan saja. Akhirnya dia mati dibunuh. Oleh siapa? Hamba dia juga. Hamba dia, kisah kita pembunuhan yang akhir-akhir ni adalah hamba Hindu. Kebanyakannya hamba Hindu, Sarwar Al-Mulk. Dan kemudiannya Sarwar pun nanti akan dibunuh. Dan Muhammad Shah, anak angkat Mubarak Shah, naik pula. Ketika dia naik, tentera daripada kerajaan Islam Malwa tadi yang telah terpecah sudah pun datang nak cuba menguasai Delhi, dah berada dekat depan gerbang Delhi, mujur dia dapat pertahankan. Tetapi siapa yang bantu dia pertahankan adalah Gubernur Punjab, Bahlul Lodi. Ada nama Bahlul rupanya. Bahlul Lodi. Jadi Lodi ni diberi kuasa selepas berjaya mempertahankan Delhi, diberi kuasa dekat Lahore dan juga di Palpur. Mungkin nama-nama ni banyak nama bandar kita tak biasa kan. Yang menariknya lagi, dia akan cycle balik. Yang tadi tolong, sekarang dia berontak pula. Dia pula antawan Delhi. Selepas inilah, nanti belum lagi ni, Alauddin Alam Shah, anak kepada Muhammad Shah, ambil alih. Dan ketika ini bayangkan, kuasanya hanya terhad radius 30 km saja. Dia tak ada kuasa. Delhi itu memang terkenal, bandarnya bagus, dari segi trade-nya pun berjalan dengan baik. 1448 dia dah tak boleh dah. Dia tinggalkan Delhi, dia hanya nak jadi gubernur, duduk dekat kawasan Badaun ini, dekat Uttar Pradesh, Badaun ini. Hari ini panggil Uttar Pradesh kan. Dan di sini dia mati tua lah. Dan siapakah yang mengambil alih? Lodi tadi. Sekarang ni masuklah kepada era Lodi. Bahlul Khan yang tadi membantunya untuk mempertahankan Delhi telah mengambil alih kuasa ini. Jadi Bahlul Shah ni penjarakan siapa? Hamid Khan ni. Hamid Khan ni adalah menteri kepada siapa tadi ni? Kepada Alam Shah. Saya pun tak hafal sangat nama ni, banyak sangat. Jadi era Lodi, mereka ni adalah bangsa, bukan bangsa Turki, bukan bangsa Hindu, bukan orang India, mereka adalah Pashtun. Afghan. Afghan. Jadi mereka ni lebih, sekarang kita panggil Afghan lah, orang Afghan lah. Jadi puak ini adalah puak yang baru selepas yang tadi semua Turki. Semua ada keturunan Turki, termasuk yang Tughlaq, dia Turki yang tak rasa Turki dirinya. Kemudian masuk era ini dah bukan lagi Turki. Ini bangsa kedua terpenting selepas Turki yang menjadi mamluk. Mereka juga dah jadi mamluk awal, tapi mereka adalah yang kedua selepas Turki lah. Jadi bila mana kita tengok pun, maknanya Turki punya ketenteraan yang mamluk tadi mereka dah terpecah. Mereka dah bergaduh sama dia. Jadi Pashtun lah pula yang mengambil kekuasaan mereka. Jadi Pashtun menggunakan gelaran dia Abul Muzaffar Bahlul Shah. Bahlul Shah. Kita punya perkataan Bahlul tak tahu ada kaitan dengan ni ke tak. Dia jadi ni kan, negatif Piramli nak cakap pandai ni, tapi kita faham lain kot. Wallahualam. Jadi dia pandai ni, dia pandai menjaga dua sentimen sebab dia tahu. Sebab dia satu puak yang memang bukan di kawasan itulah. Maksudnya dia bukan orang Turki, bukan dominan. Dia bukan bangsa Turki, dia juga bukan orang Hindu. Jadi bukan dominan. Jadi dia kena faham sentimen tu. Jadi Pashtun ni dia tahu bila monarki ramai yang tak suka, seperti Khaliji dan juga Turluk.
Jadi dia bagi sedikit autonomi kepada wilayah-wilayah ni, wilayah-wilayah yang lain yang ada, yang pun tak begitu besar waktu ni kan. Kemudian Sayyid dan Lodi. Lodi ini juga dikatakan sama-sama keturunan Ahlul Bait. Jadi dia tak nak ada apa konflik dengan Sayyid. Jadi keturunan Sayyid ni pun diberikan hubungan yang baik dan dia tak ada berlaku pembunuhan sama mereka lah. Dan bagusnya 90 tahun dia autonomi tu. Dekat satu kawasan yang Jaunpur tu, melihat era Lodi ni sebagai era yang tenang, yang baik, jadi dia bersama dengan Delhi dan akhirnya selepas 38 tahun Bahlul pun matilah, meninggal dunia. Dan antara mata wang yang dikenali di zamannya dipanggil sebagai mata wang Bahluli dan diguna sampai zaman Mughal nanti. Sikandar, sampai kat kita Iskandar lah. Sikandar, Nizam Khan ini adalah keturunannya pula. Zaman dia sudah sukar untuk mengawal kerajaan, lebih banyak berhati-hati sebab penguasa semua kalangan saudara mara, dan dia menghidupkan balik bandar lama Agra. Siapa dah pergi dia tahu Agra kat mana kan. Jadi Agra, ini kawasan Agra, Agra Fort, dan ini Taj Mahal nantinya, zaman Mughal. Jadi kalau siapa yang pernah pergi memang boleh nampak Taj Mahal daripada kota Agra ni. Fakta yang menarik untuk kita ambil tahu juga, di zamannya ini kalau kita tengok ni, dia ni tak begitu keras kan. Maknanya lebih tolerate, lebih mudah, lebih disenangi ramai. Dan di zamannya ini jugalah Guru Nanak muncul. Di kawasan namanya Sultanpur. Pada tahun 1507, Guru Nanak ni dia ada satu ritual ataupun rutin yang dia buat harian. Dia akan mandi dekat Sungai Bain ni, dekat kawasan Sultanpur. Mandi, lepas mandi dia akan duduk bertapa bawah pokok setiap hari. Sampai satu hari 1507 ni, dia hilang ketika mandi. Dia hilang, lepas tu dia muncul jauh sikit daripada tempat dia mandi tu. Dia muncul, dan ketika dia muncul tu dia dah jadi lain. Cara dia bercakap pun lain. Antara perkataan pertama yang diucapkan, there is no Hindu, there is no Islam. Dia bawakan satu faham yang begitu. Fahaman yang baru. Yang kononnya dia dapat. Yang itu saya tak jumpa pula sebab sebabnya dekat sini memang ada, dia kat kawasan Rajput ni. Dulunya kawasan Rajput yang tadi tak dapat dikuasai kan. Jadi kemudiannya bila di zaman siapa ni tadi, Lodi ni, maka mereka ni kebanyakan mereka macam bertoleransi antara satu sama lain. Antaranya Guru Nanak ini ketika itu pun masih lagi baik dengan orang Islam. Maka bila dia ceritakan tentang hal ni, seorang daripada ulama Islam ketika itu mengajak dia pergi masjid untuk solat. Dia kata, kalau tak ada beza sangat, kan, dia kata Islam dengan Hindu ni tak ada beza pun. Dia kata lebih kurang je, dia cakap macam itulah. Faham dia begitu, jadi dia saja ajak pergi masjid untuk solat. Jadi dia tak ikut pun solat, dia tengok je. Jadi bila ditanya kenapa tak solat, kenapa tak ikut, dia kata saya tengok, cerita dia panjang. Sebenarnya dia cerita yang seorang ni nampak fizikal solat tapi kepala dia fikir benda lain. Yang seorang ni pun dia cerita macam tu, dan orang tu terpanjat, macam dia tahu aku fikir benda lain. Jadi menyebabkan dia jadi, hebat orang ni, macam wali lah. Sebab dia kata, untuk kita menyembah Allah, menyembah Tuhan yang satu, sebab dia percaya pada Tuhan yang satu. Menyembah Tuhan yang satu, dia kena mental dan juga spirit sekali. Dia tak boleh fikir lain. Lebih baik tak payah buat. Maknanya bukan macam tu cara dia. Salah cara dia. Menyebabkan orang mula hormat pada dia. Dia bawakan erti-erti kemanusiaan, hidup berkasih sayang dan sebagainya. Tauhid kepada Tuhan yang satu. Dan dia tidak ada beza-beza darjat. Engkau orang bangsa apa ke tak apa. Dia tak ada masalah. Kasta pun tak ada kan. Jadi penyebab kepada orang makin mendekati pada Guru Nanak ketika itu. Dan sampai ke hari ini ajaran mereka macam itu. Dia bagi makan percuma tau. Dekat Malaysia pun sama. Kat Gurdwara. Apa-apa bangsa pun tak apa datang. Dan dia meraihkan seadanya. Dan dia tak mengajak. Dia bukan missionary.
Dia bukan missionary. Jadi tak mengajar. Ada kan? Betul. Mereka lah Sikh lah, Sikh. Sikh. Syed Baba tidak Sikh tau. Syed Baba Buddhism tau. Yang Syed Baba apa? Jainism Dia Bahai. Semua ni memang kat belah India ni yang muncul ni nanti. Nanti bila kita masuk dalam Mughal, dia muncul macam-macam lagi. Ajaran-ajaran yang pelbagai. Yang menyebabkan kalau kita cerita pasal tentang khurafat dekat sana juga banyak. Khurafat ni kepercayaan-kepercayaan. Sebab tu tasawuf itu juga golongan-golongan tarekat di sana pun dia tadi kita tengok ada sebahagiannya memang dizalimi kan. Kerana dekat sana pun dia seperti mana cerita Syiah telah bawa masuk kepada tarikat Safawiyah. Tu kan? Kerajaan Syiah tu adalah asalnya tarikat yang tak ada isu pun, tak ada masalah. Tetapi bila mana dia terlampau dan membawa faham-faham yang betul lah, bagus dan sekian, maka orang pun ikut. Sama juga dekat India sendiri pun banyak juga ajaran-ajaran yang terseleweng, yang menyeleweng. Tanpa kita menafikan ada yang betul lah. Kemudian Ibrahim, anaknya pula berlawan juga dengan Jalal Khan, adik-beradik terus tak aman. Tentera pun hilang kepercayaan, minta bantuan daripada Babur yang dah mula muncul di sempadan. Kerajaan Mughal yang kecil, dekat Kabul. Minta, dia kata dah tentera dah tak percaya kepada Ibrahim ni, kerajaan sekarang, maka dia minta supaya ambil alih. Dan ketika ini memang terkenal lah zaman Ibrahim ni, keagungan bahasa Parsi. Dia banyak menterjemah kitab-kitab ke bahasa Parsi. Pentadbiran pun gaya Parsi. Pegawai Hindu pun, walaupun Hindu, mahir bahasa Parsi. Dan minat muzik. Jadi cerita tentang bahasa ni sejak daripada awal kita cerita tadi, daripada bangsa Turki memang mereka bawa bahasa Parsi, Arab, Turki sekaligus. Sampai ke Mughal nanti. Memang begitu lama. Dan dia begitu kuat sunninya, tetapi itulah dia agak ekstrim. Dia benci Hindu walaupun emaknya Hindu. Menghancurkan kuil-kuil dan mendirikan masjid atau karavansarai. Ini juga antara isu-isu yang setengah hari ini pun mengambil pandangan, kalaupun kita berkuasa, jangan dihancurkan tempat ibadah bangsa lain dan didirikan bangunan ibadah kita atasnya. Dia akan jadi isu. Lebih baik kalau kita tinggalkan sebagai muzium ke, ataupun kalau dihancurkan pun masjid letak tempat lain. Itu antara pandangannya lah. Kerana sejarah menunjukkan kebanyakan yang buat macam itu menyebabkan lagi ekstrim. Dendam orang. Sebab ni tempat ibadah kami ni, kau hancurkan. Lepas tu kau jadikan masjid. Jadi sebab tu masjid itu pula dihancurkan. Jadi akan berterusan cycle tu. Cycle dendam tu. Itu yang terjadi. Patung-patung sembahan pun dia bukan saja yalah, dia walaupun dia agama yang memang kita bukan agama yang betul, yang salah, tetapi dekat situ kita diajar untuk menghormati juga. Islam mengajar untuk menghormati. Kerana kalau kita mengata Tuhan dia akan mengata Tuhan kita. Allah dah bagi tahu dah. Jadi itu mengata bau mulut. Ini bagaimana pula dengan objek-objek yang begitu sensitif bagi mereka, seperti mana patung-patung Hindu mereka ni dipecahkan. Kemudian kalau dipecahkan saja mungkin habis kat situ. Ini dijadikan pula batu untuk timbang. Kan dulu-dulu sempat kita semua sempat ni. Anak-anak saya pun dah tak sempat, tak tahu yang timbangan pakai batu tu. Kan? Dacing tu. Jadi dijadikan batu-batu untuk batu timbang. Dan orang nampak, bayangkan orang Hindu bila tengok satu perasaan lain macam. Jadi itulah yang terjadi, konflik Muslim-Hindu makin meruncing pada penghujung. Dan kita lihat tuan-tuan perempuan, dia makin lagi meruncing bila mana British membuat divide and rule. Dia memecahkan, dia dah tahu konflik tu sedia ada. Tetapi ada sejarah yang menunjukkan zaman Mughal nanti pun boleh saja kalau pemimpin tu mengambil sikap toleransi yang betul, tak jadi konflik.
Jadi perkara itu tak dilihat oleh British, dan British pun memang tak nak pun kan. Maka dia buat pecahan Pakistan dan India. Jadi bila dia divide Pakistan dengan majoriti Islam dan sebahagian Islam di India yang tinggal, mereka ini menjadi mangsa. Mereka menjadi mangsa. Kerana dendam lama ni, beratus tahun. Dendam yang dulu keturunan mereka, apa yang terjadi. Ini kita pernah tengok kan, yang dekat sempadan Pakistan India ni. Kalau cari kat YouTube, menarik kat tengok. Dia punya tu macam berlagak antara satu sama lain. Dia buat perbarisan tu kan. Dan riot yang paling teruk last 2020 berlaku antara Hindu dengan Muslim. Dan baru ni kita dengar cerita pasal yang tak boleh pergi sekolah pakai tudung kan. Jadi perkara tu bukan perkara baru. Kita nak faham, benda tu dah lama. Dan kalau kita lihat balik kepada cerita tentang kita ni di alam Melayu dengan India, Sriwijaya jatuh dalam sekitar kurun ke-11 dan ketika itu Islam mula muncul di kerajaan yang pertama di Samudra. Kerajaan Samudra di Sumatera yang mula-mula masuk Islam. Mereka dulu memang Buddha, samalah kita pun Buddha, kemudian Hindu Buddha, tapi perbincangan dia lebih mendalam, bukanlah Hindu Buddha yang dia asal mengambil tapi tak ambil sepenuhnya. Sebab dia masih lagi berpegang kepada amalan pagan dulu yang mengatakan Tuhan tu satu. So dia tak boleh terima yang lain. Bila kata ada banyak Tuhan, dia tak boleh. Jadi dia ambil sebahagian-sebahagian saja, tak sepenuhnya. Bila Islam mula sampai dan antara teori yang kita pernah dengar, Islam sampai ke alam Melayu ni melalui Gujarat. Betul? Sebab ini pada kurun ke-13, ini adalah peta yang disebut sebagai apa dipanggil kat sini, Eight Circuit of World System. World System ni dia berasaskan kawasan perdagangan. Contoh kita dekat sini, kita dalam ring yang ini, ring yang ke-7 ni, 567. Ring ke-7 ni maknanya perdagangan sesama kita ni begitu rapat. Penyebab kepada teori yang kalau kata 13, kurun ke-13, ni ketika kurun ke-13 ni, Islam mula-mula antara yang awal sampai dan membina kerajaan Samudra di Sumatera kat sini. Jadi yang masuk Islam itu adalah peranannya daripada India itu, antara yang paling dekat adalah Khaliji tadi. Kerana dia memegang Gujarat dan kemudiannya ada Kesultanan Gujarat. Zaman Tughlaq pun begitu, dia punya peak 15th century adalah peak trade antara semua ni. Dan kemudiannya baru masuk China nanti. Masuk China di bawah Cheng Ho yang kita bincangkan. Sekarang ni perbincangan tentang adakah aliran-aliran Islam yang datang tu aliran yang mana satu? Yang itu saya tinggalkan dulu dalam kita bincang nantilah. Sebab dia banyak aliran nanti, zaman Mughal. Ni kurun ke-13. Sebelum bertemu semua ni tau. Sebab kalau laluan darat, ini semua dah bertemu. Sebab ada laluan sutera. Laluan laut, dia belum bertemu secara, orang kata apa, dia belum jadi laluan yang busy. Dia hanya dalam ring yang ini, kurun ke-13. Nanti masuk kurun ke-15 barulah semua bertemu. Kurun ke-15. Antara lain adalah jasa Cina bila mana Cheng Ho pergi sampai ke sebelah Eropah, sebelah apa namanya, India, Afrika. Dan dalam masa yang sama, Portugis dan Sepanyol yang kita cerita pasal Andalus dah mula keluar. Jadi menyebabkan international trade tu makin laju lah, jadi busy. Dan dalam masa yang sama, perkembangan yang awal adalah puncanya adalah kerajaan-kerajaan Islam. Kerajaan-kerajaan Islam. Cheng Ho pergi semua kerajaan Islam. Sebab tu keluarnya satu teori mengatakan zaman dinasti Ming tu adalah Sultan Islam. Maknanya Sultan Cina yang Islam. Tapi sampai sekarang tak dapat nak dibuktikan dengan rekod yang jelas. Cuma cerita-ceritanya banyak memberikan satu clue seolah-olah macam dia Islam. Kerana Cheng Ho Islam, diberikan kuasa melebihi menteri-menteri sebelum ini. Kemudiannya dia pergi ke semua wilayah-wilayah Islam.
trade yang dia pergi semua wilayah Islam. Mudah. Dan bukan pergi untuk bergaduh, bukan pergi untuk menjajah. Pergi pula untuk exchanges saja. Tukar hadiah. Dan ada yang mengatakan bila kita bincang, yalah dia pergi kerajaan Islam, sama-sama Islam, maka tak ada apa pun isu nak dibincangkan melainkan trade. Tapi yang menjadi peliknya, kenapa selepas Cheng Ho tak ada lagi dah pelayaran. Dan Cheng Ho malah dibunuh cerita Cheng Ho oleh bangsawan-bangsawan Cina yang bukan Islam. Adakah itu ada sentimen agama? Wallahu a'lam. Jadi saya tinggalkan sekadar yang di sini saja. Kita akan sambung lepas daripada puasa insya-Allah untuk kita tengok mural. Jadi yang kita faham sekarang ni, hari ni bila kita dengar cerita tentang konflik di India, kita dah tahu dah. Ia bukan kisah hari ni semata-mata, dia kisah panjang. Jadi kalaulah Abang Amin jadi menteri India, kena fikir semua ni. Kalau kita menjadi ahli politik hari ni di India, bukan senang. Jadi kadang-kadang kita terlepas pandang tentang sejarah. Jadi kita fikir hitam putih, macam mudah semua tu. Jadi bila mudah, kita pun mudah buat judgement. Kata alah, kenapa apa susah buat itu, buat ini, kita bercakap mudah. Tapi kalau kita berada dalam konteks yang sebenar, baru kita tahu. Sebenarnya dia satu pertimbangan yang lain. Pertimbangan yang tak boleh, orang luar susah nak faham. Jadi itu saja. Semoga Allah memberikan kita barakah daripada perbincangan kita ni dan memberi manfaat kepada kita atas mana kita dapat meningkatkan lagi keimanan kita lah, ketakwaan kita, dan seterusnya kita cuba untuk membina legasi yang lebih baik selepas ni. Jadi selamat menyambut Ramadan. Semoga Allah terima amal kita pada bulan Ramadan ni dan kita dipanjangkan usia untuk bertemu lagi, bincangkan hal-hal yang manfaat begini. InsyaAllah, billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.